Okay, so hari ini kita akan sambung bab 6 lah kan, bab 6. Jadi saya akan share saya punya screen dulu. Saya akan share saya punya screen. Okay. So saya harap kamu boleh nampak PowerPoint saya. Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Okay, thank you. So saya akan kasih besarkan screen dan saya akan cuba lukis sesuatu. Kalau kamu dapat lihat, kamu kasih respon lah. Kalau tak dapat lihat pun kasih respon lah, okay? Saya akan cuba besarkan screen dan saya cuba tulis. Saya cuba tulis sesuatu Cikgu, lah. Nampakkah? boleh saya Cikgu? Apa? Keluar, Cikgu. Boleh. Tak ada masalah. Oke, makasih Cikgu. Ya. Okey, orang lain boleh nampakkah apa yang saya tulis di sini? Boleh Cikgu. Boleh ya? Ada nampak apa kamu tulis? Apa tulis? Kamu nampak nama saya kan? Nampak. Okey, bagus. So saya akan teruskan lah. Okey, sebelum ini kita sudah belajar macam mana nak mencari sudut. Okey. Saya harap kamu masih boleh jawab soalan itu dan okay, hari itu saya macam Google Meet yang kelas yang sebelum ni kita macam sampai ke bahagian sini kan, iaitu sudut-sudut khas, okay? Iaitu kita menggunakan tanpa menggunakan kalkulator kamu kena cari apakah nilai cos, contohnya lah cos 150 ataupun tangent 225 ini dengan merujuk kepada sudut-sudut special. Okey, yang saya buat satu jadual di sini. Mana itu? Oh, saya rasa tak ada di sini ya. Oh, saya rasa tak ada di sini. Okey. Apa kita just teruskan lah. Okey. So, saya nak ajar kamu hari ini macam mana nak okey, bahagian sini. Kita teruskan ke. Okey, kita cuba buat satu dua soalan daripada sinilah, okey, untuk mengimbas kembali lah apa yang kita telah belajar dalam kelas Google Meet sebelum inilah. Okey, jadi kita cuba buat satu soalan daripada soalan satu lah. Katakan saya mau buat soalan A lah kan, satu A ya. So, satu A itu kamu kena tentukan nilai sin, cos dan tangent bagi setiap sudut berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, so saya akan cuba jawab soalan A ya, satu A. Okey, kalau kamu ada buku ke, ada kalkulator, ada ni, boleh juga cubalah. Okey. So, tentukan sin, cos, tangent bagi sudut berikut. So, saya akan start dengan sin dulu. So, kalau nak cari sin 120 darjah, macam mana kita mau cari sin 120 darjah? Okey, mula-mula langkah pertama ialah kita kena tentukan dulu. Okey, sudut ini dalam sukuan ke berapa? Okey, kita akan rujuk balik yang SSTK, iaitu SSTK kan. Kita gunakan itu akronim, iaitu short form lah. Kalau S di sini bermaksud ini adalah sukuan pertama, ini sukuan kedua, ketiga, dan keempat. Okey, ini keempat. So, kita akan gunakan SSTK iaitu singkatan bagi merujuk kepada nilai positif atau negatif bagi sin, cos, tangent di setiap sukuan. So, untuk ini sukuan pertama semua, okey, semua iaitu sama ada sin ke, cos ke, tangent semua adalah positif. Okey, semua adalah positif. Kalau sukuan kedua S ini bermaksud sin yang positif. Okey. Sin, okey, yang positif. Lepas tu yang sukuan ketiga T ini merujuk kepada tangent yang positif. Dan sukuan keempat ini merujuk kepada cos. Cos yang positif. So kamu hanya ingat satu saja. Jadi yang lain itu adalah negatif lah. So kamu hanya perlu ingat yang positif. Okay, so oleh sebab sukuan kedua ni S ni merujuk kepada sin, sin adalah positif, maka cos dan tangent adalah negatif lah. Okay, ini adalah negatif.
Manakala, yes. Sorry. Cikgu, Kenapa? aku nak nampak apa cikgu share. Iya kah? Ya, Tadi kamu cakap nampak. Adeline. Orang lain macam mana? Syafika boleh nampak tak? Cikgu guna laptop, boleh nampak. Boleh ya, Syafika boleh. Ya, boleh. Okey, Syafika boleh. Julisa boleh nampak? Boleh cikgu. Boleh, okey. Kenapa Ayu Boleh, tak dapat? boleh. Nah, Jo. Mungkin tak dapat lihat lah. Mungkin line lambat kot. Tapi orang lain boleh nampak lah kan? Ataupun kamu cuba left meeting lepas tu masuk balik tengok boleh tak? Ayu. Okey, kejap. Okey. So orang lain kita teruskan lagi lah. Kita sambung lah. Okey. Saya harap semua masih nampak. Kalau kamu tak nampak kan ataupun tak nampak apa yang saya tuliskan, kamu kasih respon lah. Okey. Boleh buka mic dan respon dengan saya cakap, cikgu saya tak nampak. Okey, sebab saya sudah full screen kan, saya tak nampak chat box di dalam meeting. Okay. So saya Sama. Sorry? Sama juga. Sama juga tak dapat tengok. Ya. PowerPoint pun tak dapat tengok. Kamu nampak hitam saja kah atau apa macam? Nampak. Ya, kejap. Sudah wifi dulu cikgu. Kamu langsung tak nampak apa-apa ataupun nampak PowerPoint saja ataupun nampak apa? Nampak sudah. Nampak sudah? Kalau saya tulis di sini, kamu nampak tak? Ya. Nampak? Okey. Ya, nampak. Okey, bagus. So tadi saya ada lukis satu itu jadual, bukan jadual lah, satu gambar raja di sini lah kan. Menunjukkan sukuan lah, sukuan bulatan. Kalau you masih ingat sukuan itu mesti start daripada sini lah kan. Sini ialah kosong saja. Okey, naik sampai sini 90, naik sini 180, 270 dan balik kepada 360. Okey, dan dia mesti start daripada sini, pusing satu pusingan lah. Pusing satu pusingan begitu. Okey. Kenapa dia lari? Okey. Begitulah, inilah dikatakan sebagai bulatan unit lah, bulatan unit. Okey. So sini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Dan kamu mesti tahu dalam setiap sukuan itu sin, cos, tangent itu positif ke negatif. Okey, untuk mengingat itu ada satu cara yang saya hari itu saya ada ajar, iaitu menggunakan singkatan lah. Okey, di mana ini adalah S, ini adalah S, ini adalah T, sini adalah K. So kamu boleh ingat, saya suka tengok kartun. Okey, sebagai satu cara untuk kamu mengingatlah, saya suka tengok kartun. So maksudnya di sini kalau sukuan pertama semua, ini merujuk kepada semua bermaksud sama ada sin ke, cos ke ataupun tangent, semua adalah bernilai positif. Manakala sukuan kedua S kan, S merujuk kepada sin. So hanya sin saja yang positif. So yang lain itu seperti cos atau tangent adalah negatif. Okey. Kalau di sukuan ketiga T, so hanya tangent saja yang positif. So yang cos sama sin adalah negatif. Okey, ini adalah negatif. Dan untuk sukuan keempat K merujuk kepada cos yang positif. So sin dan tangent adalah negatif. So untuk memudahkan kamu ingat, kamu hanya ingat yang positif cukuplah. So kalau you dapat ingat itu positif, so yang dua lagi itu mesti adalah negatif. Kecuali sukuan pertama. Sukuan pertama semua sin, cos, tangent adalah positif. So selepas kamu tahu ini, benda yang seterusnya yang kamu perlu tahu adalah cara mencari alfa. Okey, alfa iaitu sudut sepadan, sudut rujukan sepadan.
Okay, dalam dia punya ayat lah, istilah dia. Alfa merujuk kepada sudut rujukan sepadan. So untuk setiap sukuan itu cara untuk mencari alfa berbeza. Okay. So untuk sukuan pertama nak cari alfa senang saja, iaitu alfa adalah sama dengan theta. So kalau saya cakap okay, sin 60 darjah. So alfa pun adalah 60 darjah lah. Okay, dia sama nilai dengan theta dengan alfa sama nilai. Kalau untuk sukuan kedua, cara untuk cari alfa ialah alfa sama dengan 180 darjah tolak theta. Okey, theta di sini merujuk kepada sudut yang dibagilah seperti contohnya soalan-soalan ini. Jadi ini semua adalah theta. Okey, ini semua adalah theta lah. So untuk mencari alfa caranya ialah 180 tolak theta. Untuk sukuan kedua, sukuan ketiga pula okey, nak cari alfa caranya adalah gunakan theta tolak 180. Dan untuk sukuan keempat, cara untuk mencari alfa ialah 300. Okay, sorry ya. Alfa sama dengan 300 darjah, 360 darjah tolak theta. Okay, so dua benda ini kamu perlu ingat selalu. Okay, sebab dalam bab ini selalu dia pakai dua benda ini, iaitu SSTK dengan cari alfa. Okay, so dua benda ini kamu perlu tahu dulu sebelum kamu boleh jawab soalan-soalan dalam bab ini. Okay, so balik kepada soalan ini 6.1c. Okay, dan satu lagi adalah sudut nilai-nilai sin cos tangent untuk sudut-sudut special yang saya cakap tadi lah. Okay, kalau kamu tengok buku teks kan, dia ada di buku teks. Okay, siapa yang ada buku teks sekarang kan, kamu boleh cari tak nilai untuk sin cos tangent bagi sudut-sudut yang khas ini. Sin cos tangent. Okay. Sin cos dan tangent. Sini ada 30 darjah. Sini ada 60 darjah. Sini ada 45. Siapa yang ada buku teks kan? Kamu boleh tolong saya cari tak nilai-nilai ini. Dia ada di buku teks. Okay. Kamu cuba carilah bahagian 6.1c itu. Okey, saya rasa yang ini adalah sin 30 darjah ialah 1/2. Sini pun 1/2. Ini adalah punca kuasa 3/2. Ini pun punca kuasa 3/2. Betulkan saya kalau saya salah. Tangent 45 ialah 1. Sini ialah tangent sin ini ialah 1/2. Kalau tak silap lah. And then sini ialah tangent, punca kuasa 2, 3. Ini ialah punca kuasa. Okay. So, semua nilai ini kan ada di buku teks lah. Dan kelas yang sebelum ini saya sudah terangkan macam mana kita dapat nilai-nilai ini. Okay. Macam mana kita dapat nilai-nilai ini. Okay. So, di buku teks ada. So, kalau saya salah, boleh betulkan saya nilai-nilai ini. Okay, so balik kepada soalan ini sekarang. So, saya nak jawab soalan A kan? Okay, jawab soalan A. So, tentukan nilai sin cos tangent. So, mula-mula saya nak cari sin dululah. Okay. So, kalau saya nak cari sin 120 darjah. Okay, so perkara pertama ialah kamu perlu tentukan 120 darjah ini di sukuan ke berapa? Boleh siapa kasih tahu saya tak? 120 ini di sukuan ke berapa? Sorry ya, sekejap ya. Okey, sin 120 darjah adalah di sukuan ke... Sorry ya, saya tak nampak chat. Kalau kamu type di chat, saya tak nampak. Actually, dia adalah di sukuan ke 2 lah kan? Okey, sebab kamu nampak sini 90, sini 180. So, 120 adalah di bahagian sinilah. Okey, iaitu dari sini sampai sini. Okey. So, dia adalah di sukuan yang kedua lah. Sukuan kedua. Jadi, dalam sukuan kedua, sin adalah positif ke negatif? Okey. So, SSTK, saya suka tengok kartun. So, sukuan kedua ialah S.
S adalah positif, sin adalah positif. So kalau kamu sudah tentukan, oke, saya tahu sin untuk sukuan kedua adalah positif, so kamu salin balik sin, tapi sini tak perlu letak apa-apa sebab dia positif, oke. Kalau katakan dia adalah negatif, kamu kena letak negatif di sini. Oke, selepas itu, selepas kamu sudah tentukan dia positif kan negatif, kamu akan buka kurungan seperti ini. Oke, so oleh sebab 120 adalah di sukuan kedua. So kalau sukuan kedua macam mana saya mau cari alfa. So tengok balik di bahagian sini. Sukuan kedua. Oke, sukuan kedua nak cari alfa, saya akan gunakan 180 tolak dengan theta. So saya akan ambil 180 tolak dengan theta. Theta ini di sini adalah nilai inilah. Oke, 120. So kamu akan tulis ini. Oke. So selepas kamu tulis ini, oke, langkah seterusnya kasih tolakan inilah. So kamu akan tulis sin 180 tolak 120, jawabannya adalah 60 derajat. Jadi sekarang tengok balik jadual yang ini. Jadual yang ini ya. Oke, berapa nilai sin 60 derajat? So kamu akan tengok sin 60 derajat adalah ini. Oke, nampak tak? Sin 60. So punca kuasa 23 per 2. Oke, so selesai. So inilah jawapan untuk A lah, sin. Oke, ini hanya untuk sin saja, belum lagi cos dan tangent. Cos dan tangent pun cara yang sama. Oke, so sekarang saya akan buat untuk cos. So cos 120 derajat sama dengan, oke, sini tulis cos dulu. Oke, sekarang kamu kena tentukan cos di sukuan kedua positif ke negatif. Oke, oleh sebab SSTK saya suka, so sukuan kedua ialah sin yang positif, bermaksud cos adalah negatif. So cos di sini kena letak satu negatif. Oke, lepas tu bracket, oleh sebab dia berada di sukuan kedua, alfa macam mana mau cari? Guna balik formula ini, yaitu 180 tolak 120. Oke, so jangan lupa sini letak negatif. Sini kena letak negatif. So jawapan kamu akan menjadi negatif cos, ini salin balik, sini akan jadi 60. Betul? So akhir sekali rujuk jadual. Cos 60 berapa darjah? Cos 60, 1/2. So kamu akan tulis sama dengan negatif, salin balik negatif. Sekarang cos 60 ini akan menjadi 1/2. So jawaban kamu ialah negatif 1/2. Selesai. Oke. So saya harap sampai sini kamu boleh paham. Seterusnya saya akan buat yang tangent lah. Oke. Tangent. So sama juga tangent 120. Oke. So mula-mula tentukan tangent ni positif ke negatif. Di sukuan kedua tangent adalah negatif. So letak negatif, lepas tu salin balik tangent, and then nak cari alfa 180 tolak 120. So kamu akan dapat negatif tangent 60 darjah. Dan merujuk jadual, negatif tangent 60 ialah punca kuasa 23. Okay, so salin balik negatif. So sekarang tangent 60 darjah ini bernilai punca kuasa 23. So answer is this one. Okay, sampai sini okay kah? Oke, cikgu. Okay ya? Ayu, okay kah Ayu? Oke. Okay ya? Okay, so sekarang saya mau kamu tolong saya buat. Okay, Ayu kamu tolong saya buat soalan B. Syafika tolong saya buat soalan C. Juliza buat soalan D lah. Okay, B, C, D. Boleh kan? Okay, saya kasih mungkin 1-2 minit. Kamu cuba buat yang ini. Kenapa ni tak pandai jalan? Okay.
Kamu boleh nampak kah PowerPoint saya? Masih boleh kan? Boleh. Oke, saya kasih besarkan. Oke, B, C, D. B ialah siapa? Syafika kan? Kak Ayu ah. B saya. Oke. So C ialah Syafika kah? Dan Iya, D ialah Juliza. Oke, kamu coba buat ini. Lepas tu kita cuba semak jawapan. Oke. Kamu boleh cek juga jawapan di buku teks kamu lah. Ini daripada buku teks latihan 6.1C. Tapi kamu buat dulu lah, buat dulu, baru pergi cek jawapan. Dan boleh rujuk nilai di jadwal jadwal yang saya lukis ataupun di buku teks pun ada jadwal inilah. Oke, jadwal yang saya tulis di tepi ini. Oke, untuk B ini dia masih di sukuan kedua. Jadi cara buatnya adalah sama dengan apa yang saya buat. Oke. C adalah di sukuan ketiga. Oke, sukuan ketiga. Oke. Oke. So, saya akan cuba buat E lah. Saya cuba buat E. E ialah sukuan keempat. So, mungkin kamu boleh tengok dia punya perbezaan lah. Macam mana kita mau buat. Oke, so saya akan buat E di sini. Kamu buat you punya soalan masing-masing lah. Oke. So, saya akan cari dulu scene. Siapa sudah siap boleh respon lah. Boleh kasih tahu. sudah. Ya, Ibu. Aha. Kalau sukuan ketiga 270 kan? Apa semula? Kalau sukuan ketiga 270 darjah kan? Kalau sukuan ketiga, maksudnya kamu nak cari alfa kah? Ya. Oke, kalau nak cari alfa, saya sudah tulis di sini. Kalau kamu dapat lihat, sukuan ketiga nak cari alfa adalah ambil theta kan? Theta kamu, yaitu sudut dalam soalan itu, kasih tolak dengan 180. So, kalau soalan kamu ialah C, sebab C adalah berada di sukuan ketiga kan? Jadi, kamu akan ambil 210 tolak dengan 180 untuk cari alfa. Boleh faham? Boleh. Sebenarnya ini adalah rumus dia lah. Ini rumus dia. Oke, setiap ini ada rumus-rumus. Oke. Just pakai saja rumus ini. Ganti saja nilai theta dalam soalan, masuk ke dalam theta, lepas tu akan kamu dapat cari alfa. Oke. Tadi Ayu sudah siap. Oke, so saya pun mau hampir siap sudah. Ini ialah cos. So kalau tangent ialah tangent. Macam ada orang masuk. Sekejap ah. Saya tengok ada orang masuk kah? Oh, bukan, tak ada orang masuk.
Negative tangent. Okay. So, Ayu sudah siap? Syafiqah sudah siap? Sudah saja. Sudah. Okay. Julisa sudah siap? Sudah. Sudah Okey. cikgu. Kamu ada pergi cek jawapan tak? Tengok jawapan kamu ni betul ke tidak? Kamu pergi cek dulu jawapan masing-masing. Sudah. Sudah, betul? Ya. Okey, Ayu betul. Ada lagi? Syafiqah? Sudah. Sudah, betul lah jawapan? Betul cikgu. Okey, bagus. Syafiqah pun betul lah? Betul saja. Okey, so itu ialah cara kita nak buat lah. Okey, soalan satu ini. So untuk kalau untuk saya kan soalan E kan, oleh sebab 315 ini berada di sukuan keempat. Jadi cara yang sama juga, cuma alfa itu sekarang saya akan guna formula inilah. Okey, alfa untuk sukuan keempat ialah ini, iaitu 360 tolak theta. So that's why kamu kan nampak saya selalu guna 360 pergi cari. So oleh sebab saya suruh cari satu kali, ini tak payah tunjuk dua kali lah. Terus saya dapat jawapan 45 kan. So hanya tulis satu kali cukuplah, 45. Tapi sebenarnya 45 ni datangnya daripada 360 tolak 315. Okey, sebab saya gunakan formula inilah untuk cari alfa. Dan saya akan tentukan dulu, okey, sin, cos, tangent dalam sukuan keempat, mana satu ialah positif, mana satu negatif. Okey, saya balik kepada ini, saya suka tengok kartun. So K adalah positif. So hanya cos saja yang positif lah. Yang lain dua itu adalah negatif. So that's why you nampak negatif di jawapan saya lah. Okay. So itu ialah dia punya dia punya cara kita buat. Okay, so sekarang kita maju ke satu lagi bahagian yang baru. Okay, subtopik yang baru, iaitu menentukan sudut apabila nilai sin, cos dan tangent diberi. Okay, so sekarang dia terbalikkan soalan. Dia kasih tahu kamu itu nilai, kamu dikendaki untuk cari balik berapa darjah sudut itu. Okey? Tadi dia kasih darjah kan? Berapa darjah sudut itu kan? Dia sudah kasih tahu. Tapi sekarang dia kasih terbalik. Dia kasih itu nilai, kamu kena cari berapa darjah sudut itu. So langkahnya kita masih guna inilah 3 langkah, iaitu langkah pertama kena pasti sukuan, okey, dan tanda negatif. Okey, ini yang kita buatlah SSTK itu, saya suka tengok kartun. Okey. Lepas tu tentukan sudut rujukan sepadan iaitu alfa. Okey, seperti yang saya cakap tadi, alfa. Dan yang ketiga adalah hitung sudut berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okey, ini ya langkah ketiga. So, kita cuba tengok satu soalan, macam mana kita selesaikan ah. Okey, so katakan sini ada contoh 6 lah buku teks kamu. So, saya cuba jawab soalan A ya, kamu tengok macam mana. So, diberi sin theta adalah 0.6157. Okey. So, hitungkan sudut theta. So, dia mau kamu sudut ini berapa darjah? Okey, berapa darjah? So, kamu dikenaki untuk mencari. Dan kita tahu dalam sudut itu, dalam sin, cos, tangent, dia mesti akan ada kemungkinan dia berada di dua sukuan. Kenapa saya cakap begitu? Kemungkinan dia berada di dua sukuan. So kalau kamu lihat kan, balik kepada gambar aja itu tadi, saya suka tengok kartun. Okay, ini adalah sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, dan sukuan keempat kan. So kalau sin, kamu tengok ini sin adalah positif ah. Sin theta nilai sini adalah positif. Nampak? So kalau sin adalah positif, dia mungkin berada di sukuan pertama ataupun dia mungkin berada di sukuan kedua kan. Sebab dua-dua sukuan ini sin adalah positif. So that's why dia mungkin ada dua nilai lah. Okay? Sudut ini mungkin ada dua nilai. Satu mesti berada di sukuan pertama, satu mesti berada di sukuan kedua. Jadi kita kena pasti. Okay?
di sukuan pertama berapa darjah, di sukuan pertama, kedua berapa darjah, masing-masing lah. Okay? So langkah pertama ialah, oleh sebab kamu sudah tahu sin ini bernilai positif, so dia kemungkinan akan berada di sukuan pertama ataupun sukuan kedua. So itu adalah langkah pertama, step 1 tadi. Okay, kita sudah selesai. Kita sudah tentukan. Langkah kedua ialah kita mau cari alfa kan. Okay, macam mana cari alfa? Yang ini perlu kamu gunakan calculator. Perlu kamu gunakan calculator. Okay, saya kasih tunjukkan calculator dulu. Sekejap. Saya kasih tunjukkan calculator. Kalau kamu ada calculator pun kamu boleh ikutlah. Okay. Calculator. Okay. So calculator ini macam mana mau kena pasti dia punya ni alpha. So tadi adalah sin kan, sin 0.6157. Jadi tadi calculator kamu akan tekan shift dulu. Okay. Tekan shift sin. Okay. Kamu akan nampak simbol seperti ini. Adakah kamu nampak kalkulator saya? Nampak. Nampak Okey. Okey, bagus. So, bila kamu tekan shift, tekan butang sin, dia akan keluar seperti ini. Ada satu kuasa negatif 1. Ini dipanggil sebagai songsang lah, songsangan bagi sin. Okey. Selepas itu, kamu akan tekan nombor itu, 0.66157. Okey. Dan kamu akan tekan sama dengan. So, dia akan keluar 38.00. Ini panjang lah. Kamu akan boleh ambil 38 darjah. Okay. So, ini bermaksud sudut theta itu adalah, ataupun alfa adalah 38 darjah. Okay. Jadi, kita balik kepada soalan ini. So, 38 darjah. Okay. So, sekarang saya sudah tahu alfa saya sama dengan 38 darjah. Okey. Jadi, kalau alfa 38 darjah, kalau kamu imbas kembali soalan yang sebelum ini kan, kalau di sukuan pertama, macam mana mau cari alfa? Alfa itu ialah sama dengan theta kan? Dia tak ada formula. Maksudnya dia sama nilai. Okey, ini yang formula untuk cari alfa. Kalau di sukuan kedua ialah 180 tolak theta kan? Okey. So sekarang kita sudah tahu alfa, kita mau cari theta. Kita sudah tahu alfa, kita mau cari theta. So dia terbalik lah kan? Terbalik saja. So macam mana nak cari? Okey, yang ini sukuan pertama senang sajalah. Okey. So kalau alfa 38, so jawapan yang pertama yang saya boleh kasih tahu adalah 38 darjah jugalah. Sebab ini di sukuan pertama. Kalau sukuan pertama alfa sama dengan theta. Dan saya sudah cari dari kalkulator, alfa saya adalah 38 darjah. So, sudut yang pertama tadi, di sukuan pertama adalah 38 juga. Okay? So, ini sudah selesai. Yang kedua adalah ini. Okay? Oleh sebab saya sudah tahu alfa ialah 38. So, saya masukkan dalam formula lah. Alfa ialah 38. Ini adalah 180 tolak dengan theta. So, macam mana mencari theta? Kasih pindah kiri kanan sajalah kan? Pindah kiri kanan. So, saya boleh pindahkan ini ke sebelah sini, pindahkan 38 ke sebelah sini, saya akan dapat negatif theta akan menjadi positif theta, 180 masih 180, dan ini positif 38 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 38. So, akhirnya theta akan menjadi 142 darjah. So, maksudnya sudut di sukuan kedua itu bernilai 142 darjah. So, inilah dua jawapan untuk soalan A lah. Sampai sini boleh faham tak kamu? Okey, kita ikut 3 langkah itu saja. Langkah pertama tentukan sukuan keberapa dia berada. Okey. Lepas itu kedua ialah tentukan nilai alfa ini daripada kalkulator, tekan kalkulator. Kalau cos tekan shift cos lah. Kalau tangent tekan shift tangent. Lepas tu tekan nombor ini. Okey, bila kamu tekan kan tak payah tekan negatif lah. Sebab negatif ini cuma memberitahu kita dia berada di sukuan keberapa. Okey, so bila kamu tekan kalkulator tak perlu tekan negatif. Okey, so saya cuba buat satu lagi soalan lah. Okey, saya cuba buat soalan
C lah. Okey, saya cuba buat soalan C. Okey. Kamu tengok satu kali lagi ya. Okey, so C diberi tangent theta adalah sama dengan negatif 1.4826. Okey. So, langkah pertama kita mau tahu sudut ini berada di sukuan ke berapa. Jadi kalau tangent adalah negatif, kamu tengok balik gambar aja ini. Tangent negatif, dia mungkin berada di sukuan mana satu. Okay? So, dia tak mungkin berada di sukuan pertama dan sukuan ketiga lah. Sebab sukuan pertama dan ketiga tangent adalah positif. So, sekarang tangent adalah negatif, dia mesti berada di sukuan kedua atau di sukuan keempat. Okay? So, itu cara kita tentukan lah. So, dia mungkin berada di sukuan kedua dan juga sukuan keempat. Okey, itu langkah pertama. Sudah selesai. Langkah kedua, pergi cari alfa. Tekan calculator. Okey, tekan calculator. Saya tekan calculator. Tangent, shift tangent lah. Jangan lupa tekan shift lah. Laptop saya macam jam sudah. Okey. Okey, tekan shift, tekan tangent. Lepas tu tekan nombor. So, nombornya adalah 1.484. 1.4826. So, tak payah tekan dia punya negatif lah. Okay, sebab negatif tu tak penting. So, sama dengan 56 darjah. Okay, 56 darjah. So, kita balik kepada sini. So, alfa bernilai 56 darjah. Okay, so langkah kedua sudah selesai. So, langkah ketiga. So, di sukuan kedua, formula untuk cari alfa ialah apa? Theta tambah dengan, theta tolak 120 kan? Baik, kenapa begini? Okey, semula ini salah sudah, ini bukan tambah. Sepatutnya adalah theta tolak 180. Okey. So, saya sudah tahu alfa 56, saya ganti masuk sini 56. Sini theta tolak 180. So, macam mana nak cari theta? Saya akan pindahkan ini ke sebelah kiri. So, sekarang theta akan sama dengan 56 tambah dengan 180. Maka jawapannya adalah 236 darjah. Okey, betul kah jawapan saya? Kalau salah tolong maklumkan. Okey, so di sukuan keempat pula macam mana? Sama juga, kalau sukuan keempat nak cari alfa itu ialah 360 tolak dengan theta kan. So sekarang kita sudah tahu alfa, ganti masuk sini alfa 56, 360 tolak theta. So nak cari theta, okey, negatif theta pindah ke sini jadi positif, 56 ini kasih pindah sini jadi tolak. So dia akan jadi theta sama dengan 360 tolak dengan 56. So akhirnya jawapan akan menjadi 304 darjah. Okey, so itulah jawapan akhir saya. Okey. Boleh faham nggak kita? Ataupun ada bahagian yang kamu kurang faham, saya boleh jelaskan kalau ada. Cikgu, Ya, bukannya sukuan kedua tuh tolak ke cikgu? sukuan kedua. Sukuan 180. kedua, oh iya kan? Sukuan kedua sepatutnya 180 tolak theta kan? Tepika? Ya. Ya. Okey, salah. Saya salah sudah. Sepatutnya ini, kalau ini adalah sukuan ketiga pula. Kan? Okey. Sorry. Ini salah sudah. Sepatutnya ini formula untuk sukuan kedua kan ialah 180 tolak theta. Okey, yang ini ialah sukuan ketiga. Tersalah sudah. So, saya akan buat semula. Alfa itu sama dengan 180 tolak theta. So, 56. Sini ialah 180. Sini tolak theta.
So akhirnya theta akan jadi dengan 180 tambah 180 tolak 56. So jawapannya akan jadi 124. Betulkah? Ya, cikgu. Oke. So itulah jawapannya. Oke, boleh Ayu sama Juliza? Boleh. Boleh, alhamdulillah, syukur. Oke, bagus Juliza. Teruskan Juliza. Oke. Inilah jawapan dia untuk soalan A tadilah. Oke, 38 dengan 142. So kita sudah buat di sini 38 sama 142. Oke, selesai. Oke, so inilah jawapan lah. Soalan C tadi kan. 124 dengan 304. Oke, betul lah. So itulah cara kita buat. Ikuti 3 langkah itu. Step 1, kena pasti di mana dia berada, sukuan mana. Step 2, cari alpha dengan menekan calculator. Dan step 3, guna balik formula-formula untuk cari alpha itu. Dan ganti masuk untuk dapatkan theta. Oke, itu sajalah. Oke. Oke, saya bagi kamu sedikit masa. Kamu cuba buat, satu orang buat satu soalan lah. Oke. Kita buat satu GHI. Okay, G Ayu lah. Ayu buat G, Syafika buat H, Juliza buat I. Okay, kamu cuba try soalan ini. Okay, satu G Ayu, satu H Syafika, satu I Juliza. Okay, kamu cuba buat soalan ini. Kalau sudah siap boleh respon lah.我有 Google Meet 哦。因为你Google Meet 先久，你先去吃饭先啊。我有 Google Meet 下来吃我 Google Meet 完我就下去。想拿那个很矮的那个瓢勺，有那个一块那个吃掉一个那个。Sudahkah kita? Belum. Oke, teruskan. Sudah, cikgu.爸爸吃饭，我 Google Meet。还在 Google Meet。
Dapat sudah semua? Dapat saja. Okey, Syafiqah dapat sudah? Kamu ada cek jawapan? Dapat sudah cikgu. Dapat sudah? Okey, Juliza dapat sudah? Sudah cek jawapan lah kan? Betul lah? Sudah. Sudah. Okey, bagus. Semua dapat jawapan yang betul. Very good. Okey, so maksudnya kamu sudah pandai buat lah ni. Okey. So, saya pun ada buat satu soalan lah, D. Saya pun ada cuba buat lah. Okey, yang penting sekali ialah ikut 3 langkah itu. Ada calculator, saya rasa semua boleh buat lah. Okey, so kita ada masa lagi tak? Okey, kita ada masa lagi. Saya nak teruskan ke bahagian yang seterusnya lah. Okey, iaitu bahagian terakhir untuk 6.1 lah, iaitu menyelesaikan masalah. Okey, kita sudah dapat tahu sukuan keberapa. Lepas tu kita sudah tahu kalau sin, cos, tangent sukuan tertentu itu positif kan negatif. Lepas tu kita sudah cari kalau diberikan sin, cos, tangent berapa dia punya alpha. Lepas tu kita sudah cari macam mana kalau diberikan sin, cos, tangent dia punya nilai, macam mana kita cari sudutnya. Okay, so kita akan aplikasikan semua kemahiran ini untuk selesaikan soalan yang panjang-panjang lah. Okay, so ini adalah satu contoh soalan juga daripada buku teks. Okay, kita akan cuba buat satu soalan seperti ini. Okay, dia cakap QRS ialah garis lurus, QS ialah 8, QR sama dengan RS. Hitungkan cos X dan tangent Y. Okay, so dia sudah kasih tahu QS adalah 8 dan sini ada sama panjang. Bermaksud ini adalah 4 lah, kan? Ini adalah 4 dan 4. Dan lepas tu kamu akan nampak satu segitiga bersudut tegak di sini, iaitu PQR. Okay, dan di mana sisi ini 3, ini 4. So semestinya ini adalah 5 lah, okay? Iaitu menggunakan teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras mengatakan kalau hipotenus kuasa 2 dia akan dapat sama dengan B kuasa 2 plus C kuasa 2, iaitu dua sisi itu di kuasa 2. So, hipotenus di sini katakan saya letak A. Okay, saya katakan saya letak A. So, B dan C di sini adalah 3 dan 4 lah. So, saya akan letak di sini 3 dan 4. Okay, so akhir sekali saya akan dapat A sama dengan punca kuasa 2 9 tambah dengan 16. Iaitu sama dengan punca 25, akhirnya saya akan dapat 5. Okay, so ini ialah jawapan dia. So, saya sudah dapat PR ialah 5. So, sekarang hitungkan cos X. Okay, kalau kamu lihat cos X, sudut X ini adalah satu sudut yang sukuan ke-4. Okay, ini ialah melebihi 270 darjah sudah ini. Okay, sudut X ini. Tapi untuk mencari sin, cos, tangent, kita mesti menggunakan segitiga bersudut tegak, baru boleh kita cari sin, cos, tangent lah. Okay. Katakan sini kalau sini adalah theta. Okay, sudut itu mesti berada di dalam sebuah segitiga bersudut tegak, baru kita boleh cari sin, cos, tangent. Kalau sudut itu berada di luar dia, kita tak boleh pakai. Tapi kita boleh pakai sudut yang rujukan yang sepadan, iaitu alfa dia. Okay, kalau sudut X itu yang besar ini, maka ini adalah dia punya alfa lah. Okay, yang di dalam ini. Okay, yang ini adalah dia punya alfa. Okay, ini adalah dia punya alfa. So, kalau nak cari cos X, kita akan rujuk sudut di dalam segitiga ini. Dan kalau kamu masih ingat, okay, sin, cos, tangent kan, dia ada formula dia. Sin, cos, tangent. Kalau nak cari sin, cos, tangent untuk satu segitiga bersudut tegak, cara untuk sin ialah sisi pertentangan bahagi hipotenus kan. Kalau cos sisi bersebelahan per hipotenus, kalau tangent sisi pertentangan per sisi bersebelahan. Okay, semua ini sudah kamu belajar di form 3 lah. So, untuk cari cos, sebab soalan minta A itu ialah cari cos kan. Dan katakan ini adalah sudut sepadan kamu, ini adalah X kamu lah. So, sisi bersebelahan, sebab dia mau cos kan, cos X. So, sisi bersebelahan. Bersebelahan ialah sisi ini kan, iaitu 3. Okay, sisi ini bersebelahan.
Ini ialah hypotenuse dan ini adalah sisi pertentangan. Okey, inilah hypotenuse 5. Jadi untuk cari cos sebelahan per hypotenuse. Sebelahan ialah 3, hypotenuse ialah 5. Okey. So jawapan adalah 3/5. Tetapi belum siap lagi sebab kamu sudah tahu ini 3/5 ini untuk alfa kamu. Tapi sekarang dia mau cari x, yaitu ini. Okey. Yaitu theta kamu lah. Ini ialah alfa, sebenarnya ini adalah alfa. Okey, ini adalah theta. So sekarang dia mau theta ini. Dia bukan mau alfa. Alfa kamu sudah dapat tahu 3/5. Jadi kalau kamu lihat kan sudut x ini kan, sudut x ini berada di sukuan keempat kan? Sukuan keempat. So kalau sukuan keempat dan dia mau cos, dalam sukuan keempat cos adalah positif kah negatif? Okey. So kamu kena lihat baliklah. S, S, T, K. Okey, saya suka tengok kartun. Dalam sukuan keempat, iaitu bahagian sini, cos adalah positif. Okey. Jadi kamu tahu bahawa jawapan kamu ini adalah cos 3/5. Okey, dia adalah positif. Dan kalau contohnya di dalam sukuan, let's say sudut ini berada di sukuan ketiga, so kalau dia minta kamu cari cos, selepas kamu dapat cos adalah 3/5, kamu perlu simpan satu negatif di depan. Kerana kamu tahu bahawa sudut itu berada di sukuan ketiga. Okey, kalau sukuan ketiga cos adalah negatif. Okey, sebab T adalah positif kan, tangent positif. Jadi cos dan sin adalah negatif. That's why bila kamu letak jawapan akhir kamu, jangan lupa simpan negatif. Okey? So itu sangat penting lah. Okey, so tapi oleh sebab sudut X ini adalah sudut yang di sukuan keempat dan dia minta cos, jadi cos adalah positif lah. Okey, saya cuba buat soalan B pula, tangent Y. So, tangent Y, kamu nampak Y ini pun berada di luar segitiga. So, dia tak boleh guna sudut ini untuk untuk cari tangent. Jadi, dia perlu gunakan sudut sepadan dia. Okey, iaitu pada bahagian sini lah. Okey, sudut di dalam sini. Okey, so kita rujuk sudut ini. So, saya kasih keluarkan segitiga itu. Okey, so sekarang sudut Y kamu di sini. Dan ini 90 darjah, ini ialah 4, ini ialah 3, ini ialah 5. Dan kalau nak cari tangent, okay, tangent Y, dia adalah gunakan formula sisi pertentangan per sisi bersebelahan, iaitu 4. So, jawapan adalah 3/4. Tetapi kamu kena perhatikan, sudut Y ini adalah sudut di sukuan keberapa? Okay? Sudut Y ini, sudut keberapa, sukuan keberapa? Dia adalah di sukuan kedua. Okey. Kalau sukuan kedua, tangent adalah positif kan negatif? Okey, lihat balik. Saya suka tengok kartun. So, sukuan kedua, sin adalah positif. Bermaksud tangent adalah negatif. Jadi, jawapan akhir kamu nanti, okey, kamu jangan lupa simpan negatif 3/4. Okey, ini tak perlu letak cos lah. Sebab sini sudah ada cos. So, cos X ialah 3/5. Tangent Y ialah negatif 3/4. Jadi, inilah jawapan kamu. Okey? So, itu adalah satu contoh soalan lah untuk menyelesaikan masalah. Tapi soalan ini kira senang lah. Ada soalan yang lebih rumit lagi lah. Okey? Ini adalah jalan kerja dia. Okey? Kamu perlu rujuk di buku teks juga. Okey. So, inilah satu contoh lagi. Soalan ini pun daripada buku teks. Kamu boleh pergi tengoklah. Okey? Dan saya rasa sampai sini sajalah. Okey, inilah contoh-contoh soalan dari buku teks. Okey? Nanti saya akan beritahu kamu latihan yang perlu kamu buat. Okey, di dalam grup WhatsApp. Okey, so saya rasa sampai sini saja saya punya pengajaran hari ini. Okey, so kalau ada soalan, boleh tanya. Ada lagi soalan mau tanya? Tiada. Tiada, Ayu. Okey. Fahamlah, boleh buat juga lah.
Oke, Syafika paham. Oke, bagus. So, sebelum kita bersurai, kita seperti biasa kita ambil gambar dulu. Kalau kalau boleh buka kamera itu lagi bagus lah. Ayo buka kamera lah, Syafika. Juliza, tak pernah saya tengok muka kamu, Juliza. Kau masih maintain nggak? Marilah